Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk subtopik rangsangan dan gerak balas dalam tumbuhan. Okey, tumbuhan ini adalah satu organisma juga yang boleh bertindak balas terhadap sebarang rangsangan yang berada di persekitarannya. Okey, contoh rangsangan adalah kita ada rangsangan sentuhan, air, cahaya dan juga graviti. Okey, tumbuhan bergerak balas secara tropisme dan juga gerak balas nasti. Okey, nanti kita tengok apa beza dia. Tropisme merupakan adalah gerak balas ke arah yang spesifik tertentu. Ke arah mana? Ke arah menjauhi rangsangan ataupun mendekati rangsangan. Manakala gerak balas tropisme melibatkan bahagian yang spesifik juga iaitu pucuk dan akar. Arah bergantung kepada arah rangsangan. Manakala gerak balas nasti, yang nasti ni tidak bergantung pada arah, tidak spesifik bahagian dia, tidak spesifik kepada bahagian pucuk ataupun akar. Okey, tropisme kita kelaskan kepada positif, positif dan negatif bergantung kepada arah dia. Apabila dia mendekati arah rangsangan, kita panggil gerak balas positif. Manakala bila dia menjauhi arah rangsangan, kita panggil gerak balas negatif. Okey, kita kelaskan kepada fototropisme, geotropisme, hidrotropisme. Foto kepada cahaya, geo kepada graviti, hidro kepada air. Okay. Bila kita tengok fototropisme, kita tahu fototropisme tu adalah gerak balas terhadap cahaya. Datang daripada perkataan foto itu sendiri. Fototropisme positif, kita tengok bahagian mana yang tumbuh ke arah cahaya, iaitu pucuk. Maka kita sebut pucuk menunjukkan tindak balas fototropisme positif kerana dia tumbuh ke arah cahaya. Okey, negatif kita kata negatif bila dia menjauhi rangsangan. So, akar tumbuh ke bawah. Akar tak tumbuh ke arah cahaya matahari. Bila akar tumbuh menjauhi cahaya, kita ni katakan adalah akar menunjukkan fototropisme negatif. Okey, geotropisme pula. Geo adalah gerak balas kepada graviti. Graviti maksudnya dia tumbuh ke arah bawah. Okey, bahagian pokok yang mana tumbuh ke arah bawah? Akar. Maka akar tumbuh ke arah graviti menunjukkan akar bertindak balas secara geotropisme positif. Manakala pucuk pula menjauhi graviti. Maka bila dia tumbuh ke arah bertentangan, dia menunjukkan gerak balas geotropisme negatif. Okey. Ini eksperimen yang boleh kita buat. Akar tumbuh ke arah bawah. Pucuk tumbuh ke arah atas. Okey, manakala seterusnya hidrotropisme menunjukkan gerak balas ke arah air. Bila ke arah air, akar yang menunjukkan pertumbuhan ke arah air.
Okey, maka kita kata akar adalah hydrotropisme positif. Okey. Okey, kat sini dia mention hydrotropisme air, gerak balas terhadap air adalah lebih kuat daripada gerak balas terhadap graviti. Okey. Okey, tigmotropisme adalah gerak balas terhadap sentuhan ataupun objek yang berada. Okey, maksudnya kat sini, bila tumbuhan tumbuh ke arah sentuhan, rangsangan sentuhan, dia menunjukkan gerak balas tigmotropisme. Okey, yang mana suluh paut memintal pada objek yang berdekatan dengannya. Gerak balas nasti pula berbeza dari sudut. Okey, tadi kita tahu arah ataupun dia tak ada arah dan juga dia tidak spesifik bahagian tumbuhan. Okey, tindak balas, tumbuhan bertindak balas secara nasti kepada sentuhan cahaya dan haba. Tidak bergantung kepada arah. Okey, contoh yang ada ialah untuk tumbuhan yang merangkap serangga seperti perangkap zinus, tertutup apabila serangga hinggap padanya. Pokok semadu juga, daun dia tertutup. Ini adalah contoh gerak balas nasti. Ini adalah yang pokok Venus tu tadi. So, bila ada je objek bersentuhan, daunnya akan terus tertutup macam tu. Okey. Apa kepentingan gerak balas ini? Okey. Foto kita tahu cahaya. So, kepentingan cahaya kepada tumbuhan adalah untuk fotosintesis. Geo adalah graviti. So, membantu tumbuhan untuk mendapatkan sokongan dengan mencengkam tanah dan juga memperoleh air. Hydro, air, of course lah, untuk menyerap air dan garam mineral daripada tanah untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan pokok. Tigmotropisme, gerak balas terhadap sentuhan, membantu tumbuhan mendapatkan kedudukan yang tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari dan juga sebagai sokongan pada tumbuhan tersebut. Kalau gerak balas nasti pula melindungi daun daripada kecederaan, memerangkap serangga yang bersentuhan dengannya. Okay, ini adalah bagaimana penyelesaian masalah yang berlaku apabila tumbuhan ditanam di Stesen Angkasa Lepas ISS. Okay, akibat ketiadaan graviti menyebabkan akar tumbuh ke semua arah. So, air dengan nutrien juga boleh terapung. Untuk masalah ini, saintis menggunakan beg yang berisi tanah, baja dan nutrien digaul bersama dalam medium yang lembap. Okey. Biji benih dilekatkan pada beg dengan akar menghala ke bawah, pucuk menghala ke atas. LED dipasang untuk sumber cahaya untuk proses fotosintesis. Okey. So, bila di IIS ni, dapatlah saintis menanam pokok salad sebagai sumber makanan sumber makanan yang segar. Okey, itu saja untuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.